Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi pada anak-anak tahun 5 Alfa bersama Cikgu Azizun pada hari ini, hari Isnin. Akan bersama dengan Cikgu bermula pada jam 9 suku hingga 10 pagi, 10 suku pagi sejam bersama Cikgu. Okey, untuk PDPR pada hari ini yang dapat bersama dengan cikgu dalam Google Meet, bolehlah tekan link Google Meet yang cikgu bagi. Bagi yang tak dapat bersama dengan cikgu, bolehlah menggunakan link satu lagi iaitu untuk lihat video PDPR cikgu. Jadi semoga bermanfaat untuk semua sekali 22 orang murid 5 Alfa pada hari ini. Semoga tidak ada yang ketinggalan. Jadi kita meneruskan PDPR kita pada hari ini dengan kita akan masuk kepada unit 3 Masyarakat Cilik. Dengan tajuk pada hari ini adalah Keluarga Bahagia. Standard kandungan pada hari ini ialah 2.1.1, mana cikgu akan bimbing murid memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Okey, memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Okey, kriteria kejayaan pada hari ini ialah sepanjang sejam cikgu akan nilai murid yang dapat memberi respon berdasarkan soalan guru dengan berpandukan gambar dan teks. Okey, dapat memberikan respon. Memberikan respon sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Selama sejam kita akan cuba memahami, mencungkil maklumat dan tersurat dan tersirat yang ada dalam teks. Seterusnya anak-anak didik mesti memberi respon sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Yang dapat Google Meet dengan cikgu bolehlah memberi secara lisan dan bertulis. Manakala yang lihat video VDPC cikgu ni hanya boleh memberikan respon hanya melalui tulisan sahaja. Jadi pentaksiran pada hari ini cikgu akan nilailah 2. Sama ada dari segi bacaan dan juga dari segi tulisan. Maka kita masuk kepada aktiviti hari ini. Okey, jom buka buku teks. Okey, muka surat 14 dan muka surat 15. Okey, muka surat 14 dan 15 adalah petikan Keluarga Berjaya. Okey, sekarang kita akan baca secara bacaan luncuran ataupun bacaan pantaslah bersama-sama dengan cikgu. Yang ada menyertai Google Meet, kita akan buat secara luncuran dan juga secara individu. Okey, cikgu baca dahulu. Keluarga Berjaya. Afifi, Kaijun dan Sofia telah menyertai lawatan sambil belajar anjuran Kelab Bimbingan Rakan Sebaya Seri Damai. SK Seri Damai. Mereka ke perkarangan orang asli di Selangor. Lawatan itu untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Mereka telah diperkenalkan oleh Tok Batin dengan keluarga Encik Anjang. Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang dan keluarganya yang mempamerkan raut wajah yang tenang. Tutur kata mereka pula sopan dan penuh beradab. Kehadiran rombongan itu ke rumahnya disambut dengan tangan terbuka. Menurut Tok Batin, keluarga Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Walaupun Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, beliau amat mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memberikan pendidikan yang sempurna kepada keempat-empat orang anaknya sehingga berjaya. Selain itu, keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung, walaupun telah mempunyai keluarga masing-masing. Encik Anjang dan isterinya yang amat kreatif. Dengan kemahiran yang ada, mereka menghasilkan pelbagai kraft tangan dengan menggunakan sumber alam. Hasil mereka cukup berkualiti dan kemas.
Produk mereka hanya dipasarkan di pusat kraftangan. Selain itu, produk mereka juga diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Kejayaan Encik Anjang menjadi contoh kepada penduduk kampung. Sikap berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan yang amalkan menjadi kunci kejayaan kepada keluarganya. Ni petikan ni boleh menjadi contoh motivasi lah kepada kita semua. Walaupun mereka daripada kalangan orang asli, kalau kita kira ke orang asli kan, kalau kita tahu duduk dalam hutan lah tak. Tidak ada, tak tahu perkembangan semasa lah semua, tetapi berlainan dengan keluarga Encik Anjang. Inilah kita kata nak Sri Budaya, tak nak Sri Budalih. Jadi bagi awak semua pun tak ada alasan lah untuk kita tidak mengikuti PDPR dengan kemudahan yang kita ada sekarang ni. Sekarang kita akan masuk kepada aktiviti kita pada hari ini, iaitu memahami maklumat tersurat dan memahami maklumat tersirat. Jadi cikgu sebut sekali lagi, berdasarkan bacaan tadi, kita akan dapat maklumat tersurat. Maklumat tersurat adalah maklumat yang boleh kita baca dan kita fahami serta kita lihat ataupun yang kita nampak paparannya dengan jelas di teks. Itu adalah tersurat. Tersirat ialah maklumat yang tiada di teks tetapi kita kena kaji, kita kena fahami. Kita kena fikir. Kita kena memikir apa itu maklumat yang dia nak nyatakan kepada kita. Contoh maklumat tersurat yang cikgu bagi. Kalau cikgu tanya soalan, siapa yang menyertai lawatan sambil belajar anjuran kelab pembimbing rakan sebaya? Siapa? Mesti awak boleh jawab tak? Sebabnya dalam perenggan pertama dah dinyatakan Afifi, Kajun dan Sofia. Di mana terletaknya perkampungan orang asli? Di mana? Di Selangor. Siapa Tok Batin di kawasan tersebut? Siapa? Siapa Tok Batin? Dia tak nyatakan. Keluarga mana yang menjadi contoh berjaya di kampung itu? Keluarga Encik Anjang. Itu adalah maklumat tersurat. Maklumat tersirat ialah maklumat yang tidak ada di dalam petikan. Contohnya, apakah jenis? Contohnya kalau dalam perenggan 1, 2, 3, 4, 5 tu dia kata menghasilkan pelbagai kraftangan dengan menggunakan sumber alam. Menghasilkan kraftangan dengan menggunakan sumber alam. Okey, apa jenis kraftangan yang boleh kita hasilkan dengan menggunakan sumber alam? Apa dia? Kraftangan yang boleh kita gunakan untuk menggunakan sumber alam. Apa dia? Tak dinyatakan contohnya, hanya dinyatakan sumber alam. Jadi kita bolehlah bagi contoh. Itu maksudnya tersirat, tidak ada di dalam petikan. Contoh lagi yang tersirat ialah apa dia? Mereka telah mempunyai kerjaya masing-masing. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung, walaupun telah mempunyai kerjaya masing-masing. Mempunyai kerjaya masing-masing. Kerjaya masing-masing tu apa dia? Contohnya dia kata Emilia sebagai guru, Rosie sebagai doktor, Nasri sebagai inspektor polis, Zumika sebagai jurutera. Anak dia berjaya berlaku keempat-empatnya. Okey. Jadi, itu adalah maklumat yang tersirat. Dia tak nyatakan apa aktiviti sumbangan yang boleh bagi, tapi kita kena cari. Itu adalah maklumat yang tersirat. Jadi kita pergi kepada, setelah kita memahami apa itu maklumat tersurat dan tersirat, maka kita akan pergi kepada aktiviti kita pada hari ini. Okey, yang pertama, cikgu nak awak senaraikan jenis pekerjaan yang kamu tahu. Apa-apa saja pekerjaan yang awak tahu. Okey. Pekerjaan yang awak tahu lah, tak kira lah pekerjaan apa pun. Okey, seterusnya, senaraikanlah dalam bentuk seperti biasa. Cikgu suka menggunakan peta buih, peta iting. Bentuk peta buih kerana contohnya lebih jelas untuk kita lihat lah. Okey, cikgu bagi masa kepada awak menyiapkan aktiviti
Senaraikan jenis pekerjaan yang kamu tahu. Okey, daripada pekerjaan yang disenaraikan, cikgu nak awak nyatakan bakti yang dicurahkan dari pekerjaan yang kamu senaraikan kepada penduduk kampung. Apa baktinya? Kotak yang pertama tu awak tuliskan pekerjaan. Contohnya awak senaraikan tadi apa dia? Guru. Okey, guru. Apa dia? Senarai bakti. Bakti ni adalah khidmat kita buat secara sukarela tanpa membayar upah. Contohnya kalau awak kata pekerjaan guru, bakti yang dia boleh curahkan kepada penduduk kampung ialah apa dia? Apa dia? Memberi kelas tambahan secara percuma. Dia buat kelas tambahan. Itu adalah contoh. Jadi awak kena menyiapkan aktiviti ni untuk hari ini selama sejam. Yang dah siap boleh hantar kepada cikgu ya. Seperti biasalah, PM dalam WhatsApp ataupun masukkan dalam WhatsApp grup kita untuk dilihat oleh sama-sama rakan-rakan kita. Okey, cikgu harap cukuplah untuk sejam pada hari ini. Jadi selamat menyiapkan kerja rumah. Bagi yang tak mengikuti Google Meet tu, bolehlah menyiapkan. Okey, nama yang dah siap tu bolehlah catat ya. Okey, seterusnya kita akan buat rumusan pengajaran aktiviti kita pada hari ini. Tadi kita telah membaca bersama-sama cikgu secara pantas dan juga secara individu. Lepas tu kita memberi respon lisan. Cikgu tanya, awak jawab, memberi respon lah tadi tu. Dan seterusnya aktiviti yang ketiga ialah menulis maksud tersirat berdasarkan dua aktiviti tadi. Okey, sekiranya awak berjaya menyiapkan dua aktiviti, maka objektif pembelajaran kita pada hari ini berjayalah. Yang mana cikgu dapat membimbing awak untuk menyatakan maklumat dan tersirat untuk memberikan respon. Jadi untuk anak-anak semua, cikgu harap selama sejam awak berdapatlah sedikit ilmu pembelajaran pada hari ini. Jadi selamat menyiapkan tugasan. Bagi yang belum siap, yang dah siap boleh hantar kepada cikgu. Okey, jumpa lagi untuk esok bagi mata pelajaran sejarah. Sekian, terima kasih.